Satu keajaiban 72 jam. Pendaratan cemas elit Swiss di Malaysia. Kepada semua penonton, kejadian yang luar biasa telah berlaku. Benarkah wujud negara sebegitu? Saya telah mengembara ke seluruh dunia selama 40 tahun. Tetapi pengalaman seperti ini adalah kali pertama 8 warga emas dari masyarakat elit teratas Switzerland dengan purata usia 72 tahun dan sepanjang hayat mereka hanya menerima perkhidmatan premium Eropa terpaksa mendarat cemas di Malaysia akibat ribut salji. Tetapi tahukah Anda, hanya 5 menit selepas menjejakkan kaki di bumi Malaysia, mereka terkejut sehingga ternganga. Tindak balas yang mengejutkan bermula di lapangan terbang, sistem perubatan yang disaksikan di hospital, dan taraf kewarganegaraan yang menakjubkan yang mereka temui di kalangan rakyat di jalanan. Kami sentiasa berbangga bahwa Switzerland adalah sebuah negara maju, tetapi berbanding dengan Malaysia, terlalu banyak yang perlu kami pelajari. Pengakuan mengejutkan daripada tokoh gergasi industri seni bina Switzerland berusia 75 tahun, Hans Weber, di hadapan wartawan negara itu, telah menggegarkan seluruh Eropa. Apakah sebenarnya yang mereka saksikan di Malaysia, sehingga menyebabkan orang yang seumur hidup mereka berpegang pada superiority Eropa mengucapkan kata-kata sedemikian? Kini, kami akan mendedahkan catatan 4 hari yang menakjubkan ini yang disaksikan sendiri oleh seorang pramugara Jerman yang berpengalaman selama 12 tahun sebelum bermula. Jika Anda dapat menekan butang suka dan langgan, ia akan menjadi dorongan besar untuk kami membawakan lebih banyak kisah Malaysia. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Markus Smith, seorang pramugara yang telah berkhidmat dengan Lufthansa selama 12 tahun, berpangkalan di Frankfurt, Jerman. Saya telah melayani ramai penumpang di seluruh dunia, tetapi tiada pengalaman yang menggegarkan saya sedalam pertemuan di lapangan terbang antara bangsa Kuala Lumpur, Klia pada musim sejuk tahun lepas. Memori hari itu sangat mengejutkan. Pada hari itu, penumpang penerbangan kami adalah tetamu istimewa dari Switzerland, termasuk Ketua Hans Weber, Gergasi Industri Seni Bina Zurich, terdapat juga tokoh keuangan Geneva, Presiden Kumpulan Hartanah, dan lain-lain berjumlah 8 orang. Usia mereka adalah antara 68 hingga 76 tahun. Dikatakan bahwa mereka mempunyai tradisi melancong ke Jepun setiap musim sejuk untuk bermain golf, tradisi yang telah berterusan selama lebih 20 tahun. Penampilan mereka sangat mengagumkan. Destinasi asal ialah Sapporo, Jepun, dan mereka dijadwalkan menghabiskan seminggu di golf course terkenal di Hokkaido. Bagi saya, yang kebanyakannya mengendalikan laluan jarak pendek Eropa, ini adalah kali pertama saya mengendalikan penerbangan charter jarak jauh sedemikian. Saya berasa gemetar dan teruja. Kebanyakan penumpang mempunyai jet pribadi, dan mereka berkata menaiki penerbangan komersial itu sendiri adalah jarang. Penerbangan berjalan lancar. Berlepas dari Frankfurt dan terbang di atas Rusia, para penumpang berbual dengan santai. Mereka penuh harapan untuk perjalanan ini, dengan riak gembira di wajah mereka. Terutamanya, Ketua Hans berkata dengan gembira bahwa perjumpaan yang pertama kali diadakan 20 tahun yang lalu, kini telah menjadi acara tahunan yang paling berharga dalam hidupnya. Masalah bermula berhampiran Kepulauan Jepun. Kami menerima pemberitahuan kecemasan daripada Menara Kawalan. Sebuah sistem tekanan rendah yang disertai dengan ribut salji yang kuat telah meliputi Hokkaido menyebabkan lapangan terbang Sapporo ditutup. Lapangan terbang Narita di Tokyo juga tidak dapat didarati karena cuaca yang semakin buruk. Kapten dan pembantu juru terbang segera mengadakan mesyuarat untuk mencari lapangan terbang alternatif. Setelah meneliti beberapa pilihan, mereka membuat kesimpulan bahwa tempat yang paling selamat dan boleh dipercayai ialah KLIA. Apabila kami menerangkan situasi itu kepada penumpang, mereka kelihatan sangat panik. Kebanyakan daripada mereka hanya tahu tentang Malaysia sebagai hub elektronik dan minyak sawit. Mereka biasa dengan budaya Jepun, tetapi pengetahuan mereka tentang Malaysia hanyalah sebagai negara yang giat membangun di Asia Tenggara. Ada juga yang keliru antara Malaysia dan negara jiran, dan bimbang tentang keselamatan. Kami sebagai pramugara juga mulai cemas. Prosedur yang pelbagai akibat perubahan destinasi yang tiba-tiba, dan kebimbangan bahwa mungkin ada kekurangan dalam melayani tetamu penting ini. Kami berasa sangat tertekan. Namun apabila kami menghampiri Kalia, sesuatu yang tidak dijangka berlaku. Kami merasakannya daripada komunikasi dengan menara kawalan. Mereka bukan sahaja memberikan panduan yang tepat, malah memaklumkan bahwa mereka akan segera mengaktifkan protokol respons khas untuk pelancong global.
Mereka malah menyatakan bahwa mereka akan menyediakan seorang kaki tangan yang boleh berbahasa Jerman. Tindak balas pantas seperti ini sukar dilihat walaupun di lapangan terbang Frankfurt atau Munich. Biasanya dalam situasi kecemasan sedemikian, kami hanya mendapat sokongan asas, tetapi respons KLIA berada pada tahap yang sama sekali berbeza. Proses pendaratan juga mengagumkan. Keadaan landasan sempurna dan panduan darat sangat tepat. Laluan ke pintu masuk pesawat juga telah dikosongkan terlebih dahulu. Semuanya telah disiapkan dengan teratur, seolah-olah ia adalah penerbangan yang dijadwalkan. Tetapi kejutan sebenar bermula apabila kami memasuki bangunan lapangan terbang. Tindak balas kaki tangan lapangan terbang dalam perjalanan untuk memproses imigresen membuatkan kami terkejut. Walaupun kami adalah kumpulan warga asing yang masuk secara tiba-tiba, mereka tidak panik. Sebaliknya, mereka membimbing kami secara sistematik, seolah-olah mereka telah bersedia lebih awal. Mereka segera memberikan pertimbangan kepada penumpang yang mempunyai masalah lutut dan menguruskan laluan khas. Perkara yang paling mengejutkan adalah perkhidmatan terjemahan. Lapangan terbang benar-benar menyediakan seorang kaki tangan yang boleh berbahasa Jerman. Dia memahami situasi penumpang secara terperinci dan memberikan bantuan yang paling sesuai. Ketua Hans mengangguk berulang kali dan memuji bahwa sokongan bahasa asing pada tahap ini sukar didapati walaupun di lapangan terbang Zurich. Terutamanya, beliau sangat kagum dengan cara mereka memberikan penjelasan secara perlahan dan hormat dengan mengambil kira sifat warga emas. Proses imigresen juga sangat pantas. Tiada prosedur rumit atau masa menunggu yang dijangka. Semuanya diuruskan dengan lancar. Pelbagai kerja dokumen juga dibantu oleh kaki tangan dengan ramah. Sama sekali tidak ada kesulitan akibat halangan bahasa. Mereka malah menawarkan diri untuk membantu kami menghubungi golf course di Jepun. Pengaturan penginapan sementara juga sempurna. Mereka mencadangkan beberapa hotel di pusat bandar Kuala Lumpur KL dan menerangkan secara terperinci ciri-ciri dan lokasi setiap hotel. Mereka juga memberikan maklumat tentang klub golf dan desa Kuala Lumpur, KLGCC untuk penumpang yang gemar golf. Semasa meninggalkan lapangan terbang, kata-kata Ketua Hans kepada saya masih jelas. Beliau berkata, "Saya telah mengembara ke seluruh dunia selama 40 tahun dan menggunakan banyak lapangan terbang, tetapi tidak pernah saya melihat tindak balas krisis yang begitu sempurna." Beliau sangat kagum dengan ketelitian sistem ini yang membolehkan penumpang berasa selesai sepenuhnya dalam situasi yang tidak dijangka. Di dalam bus dari lapangan terbang ke hotel, sambil mendengar perbualan penumpang, saya mula berminat dengan negara ini, Malaysia. Pada masa itu, saya sama sekali tidak menjangka betapa mengejutkan pengalaman yang akan dilalui oleh tetamu penting ini dalam beberapa hari akan datang. Hari pertama. Pengalaman bandar yang mengejutkan. Kejutan pertama bermula dalam perjalanan ke hotel. Pemandangan Malaysia yang dilihat dari lebuh raya dari KLIA ke pusat bandar KL membalikan sepenuhnya jangkaan penumpang. Walaupun sudah lewat jam 10 malam, jalan raya masih teratur. Kendaraan bukan sahaja mematuhi lorong, malah lampu isyarat digunakan dengan sempurna. Skala kelompok bangunan apartemen yang terbentang di kedua-dua belah lebuh raya membuatkan semua orang terpegun. Mereka melekapkan wajah ke tingkap dan memerhati. Ketua Hans kagum dan berkata, walaupun di Switzerland, sukar untuk melihat perancangan berskala besar sedemikian. Setiap community disusun secara sistematik dengan ruang hijau, kemudahan komersial, dan ruang kediaman yang berintegrasi secara harmoni. Seorang Gino yang mengendalikan rangkaian hotel di Geneva berkata bahwa kesempurnaan perancangan bandar ini tidak kalah berbanding mana-mana bandar di Eropa. Perkara yang paling mengejutkan ialah keselamatan pada waktu malam. Walaupun sudah lewat jalan-jalan terang benderang, orang ramai bersiar-siar dengan santai di mana-mana. Anak muda minum di hadapan kedai serbaneka. Wanita berjalan dengan anjing. Dan orang ramai berjoging pada waktu malam. Pemandangan seperti ini sukar dilihat di Switzerland. Seorang Ginoo yang mengendalikan syarikat farmaseutikal di Basel mengangguk dan menyatakan, persekitaran malam yang selamat ini sungguh menakjubkan. Di bandar-bandar besar Eropa, jalan-jalan menjadi sunyi pada waktu malam, terutama wanita biasanya tidak berani berjalan sendirian. Tetapi Malaysia sama sekali berbeza. Apabila tiba di hotel, satu lagi kejutan menanti kami. Kaki tangan kaunter bukan sahaja menyambut kami dalam bahasa Jerman yang fasih, malah segera mengambil kira usia setiap tetamu dan memberikan perkhidmatan yang sewajarnya. Beliau memaklumkan bahwa bilik di tingkat rendah telah diuruskan untuk tetamu yang mempunyai masalah lutut.
dan bilik yang dilengkapi dengan pemegang keselamatan di bilik mandi telah disediakan. Perkara yang paling mengagumkan ialah perkhidmatan concierge. Walaupun kami terkandas di Malaysia secara tiba-tiba, mereka dapat merancang jadwal perjalanan kami untuk hari kedua dengan tepat. Mereka mengesyorkan golf course di pinggir KL untuk tetamu yang gemar golf, dan mengesyorkan museum negara atau masjid negara untuk tetamu yang berminat dengan budaya. Mereka malah menerangkan secara terperinci ciri-ciri setiap lokasi, masa perjalanan, dan anggaran kos. Di dalam lift dalam perjalanan ke bilik, melihat ekspresi penumpang, saya dapat merasakan bahwa tanggapan mereka terhadap Malaysia berubah dengan pantas. Ekspresi kebimbangan awal di lapangan terbang telah hilang, digantikan dengan rasa ingin tahu dan harapan. Hari kedua, budaya membaca dan sistem pengangkutan. Pagi keesokan harinya, di restoran buffet hotel, kejutan ketiga muncul. Selain sarapan Eropa, pelbagai masakan dari pelbagai negara turut disediakan. Yang menarik perhatian ialah penyediaan banyak makanan lembut dengan mengambil kira sistem penghadaman warga emas. Roti dibezakan antara keras dan lembut, dan buah-buahan dipotong menjadi kepingan kecil. Perkhidmatan kaki tangan restoran juga mengagumkan. Mereka bukan sahaja menjelaskan hidangan di antara meja, malah mereka menjaga jarak yang sesuai, supaya warga emas tidak berasa terganggu, tetapi segera memberikan bantuan apabila diperlukan. Ketua Hans berkata, sukar untuk mendapatkan penjagaan yang begitu teliti walaupun di hotel paling mewah di Switzerland. Selepas sarapan, semasa berjalan-jalan di sekitar kawasan itu, kami mengalami kejutan keempat. Di jalan raya di luar hotel, trotoar laluan pejalan kaki luas, rata, dan dijaga dengan sangat baik. Walaupun warga emas, mereka boleh berjalan tanpa kesulitan, terutamanya tactile paving untuk orang kurang upaya penglihatan diletakkan secara sistematik, dan ramp untuk pengguna kerusi roda boleh dilihat di mana-mana. Kerusi rehat yang diletakkan di tepi jalan juga mengagumkan. Kerusi diletakkan pada jarak yang sesuai, jadi jika penat berjalan, Anda boleh duduk dan berehat pada bila-bila masa. Setiap kerusi direka dengan backrest dan armrest, supaya warga emas boleh berehat dengan selesa. Seorang Gino yang terlibat dalam hartanah di Zurich berkata, Switzerland juga harus belajar reka bentuk bandar yang halus ini. Apabila memasuki stesen LRT, MRT, kami mengalami kejutan kelima. Bahagian dalam stesen bersih seperti pusat membeli belah. Eskalator dan lift boleh dilihat di mana-mana, membolehkan warga emas yang sukar menaiki tangga menggunakannya dengan mudah. Terutamanya, penerangan braille dan perkhidmatan audio guidance di dalam lift sangat sempurna. Dengan mengambil kira, pengguna orang kurang upaya penglihatan agar boleh menggunakannya sendirian. Saya telah menaiki subway di banyak bandar di Jerman, tetapi tidak pernah saya melihat tempat yang mempunyai kemudahan accessibility yang begitu lengkap. Di platform, perkara yang paling mengagumkan ialah sense of order para penumpang. Walaupun rush hour dan ramai orang, semua orang beratur menunggu. Apabila tren tiba, penumpang menunggu sehingga semua penumpang yang turun telah keluar sebelum menaiki tren dengan teratur. Bahagian dalam tren juga mengagumkan. Tempat duduk luas dan selesa. Pemegang tangan juga diletakkan pada ketinggian yang berbeza, supaya orang yang lebih rendah atau kanak-kanak boleh menggunakannya dengan selamat. Kebersihan di dalam gerabak juga mengagumkan. Tiada sampah di lantai, dan tempat duduk dijaga dengan sangat bersih. Perkara yang paling menyentuh ialah semangat timbang rasa penumpang. Apabila melihat penumpang warga emas masuk, penumpang muda secara semula jadi memberi tempat duduk. Ia bukan karena paksaan, tetapi mereka bangun dan memberi tempat duduk secara semula jadi. Selepas satu stesen, seorang wanita hamil naik. Beberapa penumpang segera menawarkan tempat duduk. Seorang pelajar sekolah menengah yang duduk paling dekat adalah yang pertama bangun dan memberi tempat duduk. Penampilannya yang tersenyum semasa memberi tempat duduk sangat menyentuh hati penumpang kami. Seorang Gino dari Geneva yang matanya berkaca-kaca melihat adegan ini berkata, walaupun Switzerland mempunyai budaya memberi tempat duduk kepada orang tua, wanita hamil dan kanak-kanak, tidak pernah saya melihat adegan yang begitu natural dan spontan. Beliau secara khusus menyebut bahwa cara generasi muda menghormati warga emas diserap secara semula jadi dalam kehidupan seharian. Apabila tiba di Bukit Bintang dan keluar ke tingkat jalanan, kejutan keenam menanti kami, skala, dan tahap kemudahan street mall, laluan pejalan kaki berpusat di luar jangkaan. Walaupun ia adalah ruang di luar, seluruh kawasan itu terang dan terbuka. Sistem pengudaraan juga sangat baik dan tidak terasa panas. Keadaan persembahan dan pengurusan kedai juga mengagumkan.
Setiap kedai diuruskan dengan bersih dan kemas. Laluan pejalan kaki juga luas. Jadi, kerusi roda atau stroller boleh melalui tanpa masalah. Yang paling mengagumkan ialah kaki tangan di setiap kedai melayani kami, warga asing, dengan ramah tanpa rasa janggal. Pintu keluar dari kawasan pusat, membeli belah ke tingkat jalanan juga direka bentuk secara sistematik. Terdapat lift di banyak tempat untuk membolehkan orang yang kurang upaya bergerak dengan mudah. Setiap pintu keluar mempunyai panduan peta kawasan sekitar, membolehkan orang yang baru tiba mencari jalan dengan mudah. Di Jalan Bukit Bintang, kami mengalami kejutan ketujuh. Seluruh kawasan membeli belah adalah zon pejalan kaki. Kami boleh bersiar-siar tanpa perlu bimbang tentang kendaraan. Terdapat ruang untuk berehat di mana-mana. Reka, bentuk lampu jalan, dan papan tanda juga harmoni, memberikan perasaan keseluruhan yang bersih dan modern. Seorang Gino dari Basel kagum dan berkata, reka bentuk bandar yang seragam ini adalah faktor penting yang meningkatkan kualiti keseluruhan bandar. Beliau berkata, walaupun bandar-bandar lama di Eropa perlu mempelajari sentuhan modern ini, pengalaman hari pertama saja sudah cukup mengejutkan. Tetapi ini hanyalah permulaan. Hari ketiga, perubatan canggih dan rasa hormat. Pagi hari kedua, sesuatu yang tidak dijangka berlaku. Dr. Fritz, Gino yang mengendalikan syarikat farmaseutikal di Basel, tiba-tiba rebah sambil memegang dada. Pada usia 76 tahun, dia mempunyai sejarah penyakit jantung. Situasinya kelihatan serius. Ketua Hans dan yang lain sangat panik. Kami sebagai pramugara juga tidak tahu apa yang perlu dilakukan dalam situasi kecemasan di negara asing. Pelbagai kebimbangan timbul, daripada masalah bahasa hingga pemilihan hospital. Counter hotel segera menghubungi 999. Perkara yang mengejutkan ialah ambulans tiba dalam masa kurang dari 5 menit. Saya telah melihat ambulans berkali-kali di Jerman, tetapi tidak pernah saya melihat pergerakan yang begitu pantas. Saya mengalami kejutan pertama apabila kaki tangan ambulans keluar dari lift dan bergegas ke arah pesakit dengan profesionalisme. Cara mereka menilai keadaan pesakit dengan pantas dan memberikan first aid tidak kalah berbanding mana-mana kaki tangan ambulans di Eropa. Terutamanya, cara mereka mengendalikan dengan teliti, mengambil kira sifat pesakit warga emas sangat mengagumkan. Mengukur tekanan darah, meletakkan topeng oksigen, memeriksa EKG, semua proses adalah pantas dan tepat. Kemudahan di dalam ambulans juga mengejutkan. Ia dilengkapi dengan peralatan perubatan terkini, dan mereka dapat memantau keadaan pesakit secara berterusan semasa bergerak. Salah seorang kaki tangan ambulans menerangkan keadaan pesakit kepada kami dalam bahasa Inggris yang ringkas. Saat kami tiba di Hospital Institut Jantung Negara, IJN, kejutan kedua bermula. Skala dan tahap kemudahan jabatan kecemasan IJN tidak kalah berbanding hospital besar di Eropa. Malah, ia memberikan impresi yang lebih modern dan sistematik. Bahagian dalam jabatan kecemasan selesa seperti lobi hotel. Kawasan-kawasan dibahagikan dengan jelas, dan reka bentuknya mengelakkan kekeliruan pesakit. Sililingnya tinggi dan lampu terang. Dalam proses pendaftaran, kami mengalami kejutan ketiga. Walaupun kami adalah pesakit asing, mereka sama sekali tidak panik dan menguruskannya dengan teratur. Kaki tangan dari pusat pesakit antara bangsa segera hadir dan dapat berkomunikasi dalam bahasa Jerman. Mereka malah menerangkan secara terperinci cara memproses insurans perubatan Switzerland. Sukar untuk mencari hospital di Eropa yang mempunyai sistem respons pesakit asing sedemikian. Walaupun di Hospital University di Frankfurt, ia mengambil masa untuk mencari interpreter apabila pesakit asing datang, tetapi di sini, ia telah diinstitusikan. Masa menunggu juga sangat singkat. Walaupun ramai pesakit menunggu di jabatan kecemasan, sistem pengelasan berdasarkan tahap keparahan penyakit berfungsi dengan sangat efisien. Dr. Fritz, pesakit jantung, dibawa masuk ke bilik pemeriksaan dalam masa 10 menit. Semasa menunggu, juru rawat juga datang secara berkala untuk mengesahkan keadaan pesakit, membolehkan kami berasa selesa. Saat bertemu dengan dokter yang merawat, kami mengalami kejutan keempat. Pakar kardiologi sendiri turun ke jabatan kecemasan. Di Eropa, biasanya dokter kecemasan yang membuat diagnosis awal, dan jika perlu, dirujuk kepada pakar. Tetapi di sini, pakar secara langsung terlibat dalam rawatan sejak awal. Kepakaran dan pengalaman dokter juga mengagumkan. Beliau mempunyai pengalaman melanjutkan pelajaran di Jerman, jadi beliau dapat menerangkan istilah perubatan dalam bahasa Jerman.
Beliau mengesahkan sejarah perubatan pesakit dengan teliti dan menyemak semua obat yang sedang diambil yang memberikan kami keyakinan yang besar. Kepantasan proses pemeriksaan sungguh menakjubkan. EKG, ujian darah, X-ray dada, ultrasound jantung, semua pemeriksaan selesai dalam masa 1 jam. Di Switzerland, hanya untuk membuat janji temu ultrasound jantung, Anda perlu menunggu beberapa hari. Tetapi di sini, ia boleh dilakukan segera di jabatan kecemasan. Hasil ujian juga dapat dilihat secara real time. Terdapat juga sistem interpretasi yang menggunakan kecerdasan buatan, AI, dan ketepatannya sangat tinggi. Cara dokter menunjukkan hasil ujian dan menerangkan juga mengagumkan. Tahap peralatan ujian juga mengejutkan. Semua peralatan adalah model terkini, dan reka bentuknya mengambil kira keselesaan pesakit, membolehkan pesakit warga emas menerima pemeriksaan tanpa kesulitan, terutamanya bilik ultrasound jantung selesa seperti bilik hotel. Musik lembut juga dimainkan semasa pemeriksaan untuk mengurangkan ketegangan pesakit. Nasib baik hasil ujian tidak serius. Ia didiagnosis sebagai aritmia, sementara akibat keletihan dan tekanan perjalanan. Ia dapat dikawal sepenuhnya melalui obat, tetapi dokter mengesyorkan agar beliau diperhatikan selama 1 hari lagi, memandangkan usianya yang lanjut, dan menasihatkan agar tidak terlalu letih dan berehat secukupnya. Dalam proses mendapatkan preskripsi, kami mengalami kejutan kelima. Ahli farmasi menyemak interaksi obat dengan teliti, dengan mengambil kira usia pesakit dan obat-obatan yang telah diambil. Kami menunjukkan senarai obat yang diambil di Switzerland. Beliau menganalisis ingredient setiap obat dan meneliti kemungkinan penggunaan serentak dengan obat preskripsi baru. Nasihat obat profesional seperti ini sukar didapati walaupun di hospital besar di Eropa. Kami dapat merasakan keikhlasan ahli farmasi yang mengambil berat tentang kesehatan pesakit. Semasa mengambil obat di farmasi, ia juga menyentuh hati. Beliau menerangkan secara terperinci efek, side effect, dan cara pengambilan setiap obat. Beliau malah menyediakan arahan penggunaan obat yang diterjemahkan ke dalam bahasa Jerman. Beliau juga dengan teliti menyediakan sedikit obat tambahan supaya kami dapat meneruskan pengambilan selepas kembali ke Switzerland. Semua orang memuji perkara ini. Hari ketiga, ketelusan dan perkhidmatan berpusatkan pesakit. Kami mengalami kejutan keenam dalam proses penyelesaian kos perubatan, yuran rawatan kecemasan, pelbagai ujian dan obat preskripsi, semuanya hanya 1/10 daripada kos hospital di Switzerland. Perkara yang lebih mengejutkan ialah mereka tidak mengenakan sebarang bayaran tambahan karena kami adalah warga asing. Malah, mereka memberikan sedikit diskon karena pesakit warga emas. Ketua Hans berulang kali mengesahkan sama ada jumlah itu betul di Switzerland hanya untuk pergi ke jabatan kecemasan, kosnya mencecah puluhan ribu Swiss franc. Tetapi di sini, semua item hanya sebahagian kecil daripada jumlah itu. Sikap mesra kaki tangan hospital sungguh mengagumkan. Dari dokter, juru rawat, juru teknik, ahli farmasi, hinggalah pekerja pembersihan. Semua orang benar-benar mengambil berat tentang kami, pesakit asing. Apabila ada halangan bahasa, mereka menggunakan aplikasi terjemahan atau body language untuk coba berkomunikasi. Terutamanya, cara mereka melayan warga emas dengan perlahan dan hormat sangat menyentuh hati kami. Dr. Fritz berkata bahwa beliau telah melihat banyak hospital dalam 40 tahun, tetapi tidak pernah melihat hospital yang begitu berpusatkan pesakit seperti ini. Kebersihan dan keadaan pengurusan kemudahan hospital juga mengejutkan. Bukan sahaja koridor dan tandas, semua ruang diuruskan dengan bersih seperti hotel. Bau disinfektan yang biasa di hospital hampir tidak tercium. Sistem pengudaraan berfungsi dengan sempurna, mengekalkan persekitaran yang selesa. Perkara yang paling mengagumkan ialah perkhidmatan perubatan yang berpusatkan pesakit. Kami dapat melihat pelbagai penjagaan teliti yang dilakukan oleh kaki tangan perubatan untuk mengurangkan kebimbangan pesakit dan ahli keluarga. Setiap proses pemeriksaan diterangkan secara terperinci. Semasa menunggu keputusan, mereka juga datang secara berkala untuk mengesahkan keadaan. Apabila meninggalkan hospital, kata-kata ketua Hans sangat mengagumkan. Beliau berkata, walaupun Switzerland mempunyai banyak hospital yang cemerlang, sukar untuk mendapatkan perkhidmatan perubatan komprehensif pada tahap ini. Terutamanya, perhatian kepada pesakit asing dan struktur kos yang munasabah adalah bahagian yang harus dipelajari oleh Switzerland. Dr. Fritz bukan sahaja pulih,
Malah beliau menyatakan rasa terima kasih yang mendalam atas profesionalisme dan kehangatan kemanusiaan kaki tangan perubatan Malaysia. Selepas pengalaman di hospital, pandangan semua orang terhadap Malaysia telah berubah sepenuhnya. Hari keempat, kewarganegaraan dan keharmonian. Pagi hari ketiga, sejak pendaratan, kami memutuskan untuk melawat Kuala Lumpur secara rasmi. Jadwal perjalanan adalah menaiki LRT, MRT, untuk melawat pelbagai kawasan. Pengalaman pada hari ini boleh dikatakan sebagai siri keajaiban yang menyentuh hati. Apabila menaiki LRT di KL Sentral, kami mengalami kejutan pertama. Walaupun rush hour dan ramai penumpang, semua orang beratur dengan teratur. Apabila tren tiba, orang ramai secara otomatik membuka laluan di kedua-dua belah platform untuk membiarkan penumpang yang turun keluar terlebih dahulu. Sense of order yang spontan ini sukar dilihat walaupun di Switzerland. Di bandar-bandar besar Eropa, adalah perkara biasa untuk orang ramai berebut untuk menaiki tren semasa rush hour. Tetapi di sini, pemandangan sedemikian sama sekali tidak kelihatan. Di dalam gerabak tren, kami mengalami kejutan kedua. Apabila seorang penumpang kerusi roda masuk, seorang kaki tangan stesen segera keluar untuk membantunya naik dan turun dengan selamat. Penumpang lain juga secara semula jadi memberi ruang. Ini bukan atas arahan sesiapa. Semua orang bekerja sama secara spontan. Selepas satu stesen lagi, seorang kurang upaya penglihatan naik. Dia berjalan dengan berhati-hati menggunakan tongkat putih. Seorang pemuda secara semula jadi berjalan ke hadapan, membimbingnya ke tempat duduk. Kemudian dia memberikan tempat duduknya dan berdiri sambil memegang pemegang tangan. Melihat adegan ini, para penumpang kami sangat tersentuh. Seorang Ginoo dari Jeneva berkata, "Kesadaran sivik seperti ini adalah bukti sebenar sebuah negara maju." Beliau berkata, concern ini yang tidak dipaksa oleh undang-undang tetapi diserap secara semula jadi, sungguh menakjubkan. Apabila tiba di KLCC dan keluar ke tingkat jalanan, kejutan ketiga menanti kami. Di Taman KLCC yang penuh dengan suasana santai, jarak dan adab yang sesuai dikekalkan antara orang ramai dan kawasan umum. Perkara yang paling mengagumkan ialah kebersihan jalan. Walaupun ia adalah kawasan yang sibuk dengan ramai orang, hampir tiada sampah di lantai. Orang ramai bukan sahaja tidak membuang sampah sesuka hati, malah kami melihat orang yang lalu lalang secara semula, jadi memungut sampah yang terjatuh dan membuangnya ke dalam tong sampah. Ketua Hans berkata, tahap civic consciousness ini sungguh menakjubkan. Beliau berkata, walaupun Switzerland terkenal dengan kebersihannya, itu adalah karena tenaga kerja pembersihan yang ramai, bukan karena penyertaan spontan rakyat. Dalam rehat kopi yang singkat, kami mengalami kejutan keempat. Kaki tangan tahu bahwa kami mempunyai warga emas dan membimbing kami ke tempat duduk yang paling selesa. Ia adalah kawasan rata tanpa tangga dan berhampiran dengan tandas. Beliau juga menerangkan menu secara perlahan-lahan dan bertanya dengan teliti tentang suhu minuman yang sangat bertimbang rasa. Yang paling mengagumkan ialah sikap kaki tangan. Beliau sama sekali tidak menunjukkan rasa bosan terhadap kami, pelanggan warga emas asing. Sebaliknya, beliau lebih berhati-hati. Apabila bahasa Inggris kurang fasih, beliau membuka aplikasi terjemahan dan berusaha untuk berkomunikasi dengan kami. Dalam perjalanan ke kawasan section kediaman mewah seperti Damansara Heights, kami mempunyai pengalaman kelima yang menakjubkan. Kami melihat pelbagai kaum berintegrasi secara semula jadi. Semua orang kelihatan hidup dengan selesa, tanpa mengira kaum atau warga negara. Melalui sebuah restoran, kami melihat sebuah keluarga yang kelihatan seperti dari Timur Tengah sedang makan. Dan di sebelah meja pula terdapat anak muda keturunan India. Semua orang bergaul secara semula jadi dan menikmati hidangan mereka. Walaupun Eropa juga menguar-uarkan masyarakat pelbagai budaya, terdapat banyak diskriminasi tidak ketara. Tetapi di sini, ia sama sekali tidak dirasai. Semasa makan tengah hari di sebuah restoran, mereka mengalami keajaiban keenam. Pemiliknya sendiri keluar dan berkata, "Saya dengar Anda adalah tetamu dari Switzerland, jadi saya akan menyediakan makanan dengan extra care." Beliau mengambil kira cita rasa setiap orang dan menyesuaikan rasa masin hidangan. Beliau juga ingin tahu tentang budaya makan Switzerland dan berbual dengan kami secara semula jadi. Proses menghidangkan makanan juga sangat teliti. Ia tidak dihidangkan sekaligus, tetapi dihantar secara berperingkat supaya kami dapat menikmati makanan perlahan-lahan. Setiap hidangan, beliau menerangkan secara terperinci ingredient yang digunakan dan cara terbaik untuk memakannya.
Dalam perjalanan kembali ke pusat bandar, kami menyaksikan adegan ketujuh yang menakjubkan. Di lintasan zebra, seorang kurang upaya penglihatan bersedia untuk menyeberang. Seorang mamaruan yang lalu lalang secara semula jadi berjalan ke hadapan dan menawarkan bantuan. Mamaruan itu memegang lengan orang kurang upaya penglihatan itu dengan berhati-hati, membiarkan dia mendengar bunyi lampu isyarat dan menyeberang jalan dengan selamat. Selepas sampai di seberang, beliau menunjukkan arah ke destinasi orang itu dan memastikan dia pergi jauh sebelum meneruskan perjalanannya sendiri. Seluruh proses itu begitu natural, seolah-olah ia adalah tindakan yang wajar seperti membantu ahli keluarga. Seorang Gino dari Zurich menitiskan air mata melihat adegan ini. Beliau berkata, "Walaupun ada yang menawarkan bantuan seperti ini di Eropa, saya tidak pernah melihat adegan yang begitu natural dan hangat." Beliau secara khusus menyebut bahwa ia adalah luar biasa bahwa generasi muda mempunyai hati seperti ini. Petang itu, dalam perjalanan ke KLCC, mereka mengalami keajaiban ke-8. Kaki tangan pemerhati di menara berkembar Petronas sangat berhati-hati untuk memastikan penumpang warga emas dapat menaiki lift dengan selamat. Beliau memberikan masa yang cukup untuk masuk dan keluar. Semasa lift naik, beliau dengan ramah menerangkan pemandangan KL. Pemandangan panoramik KL yang dilihat dari atas menara berkembar Petronas sangat menakjubkan. Jalan raya yang teratur dan cityscape yang terbentang di tengahnya membuatkan semua orang kagum. Terutamanya, pemandangan ketika lampu menyala pada waktu malam adalah seperti karya seni yang hidup. Seorang Ginoo dari Jeneva berkata, "Ini lebih indah daripada pemandangan malam Jeneva." Beliau mengambil gambar tanpa henti. Beliau berkata, "Walaupun skala bandar ini menakjubkan, yang lebih mengejutkan ialah bagaimana bandar yang begitu besar boleh beroperasi dengan begitu teratur." Dalam perjalanan turun dari kawasan pemerhati dan kembali ke jalanan, kami menyaksikan adegan ke-9 yang menakjubkan. Walaupun larut malam, masih ramai wanita yang berjalan sendirian dengan selesa di jalanan. Semua orang berjalan dengan santai di jalanan tanpa rasa takut. Semasa membeli sesuatu di kedai serbaneka, kami mengalami keajaiban ke-10. Seorang juruang wanita yang kelihatan berusia awal 20-an bekerja sendirian selepas jam 11 malam, tetapi tidak menunjukkan sebarang tanda kegelisahan. Apabila dia tahu kami adalah warga asing, dia melayan kami dengan lebih ramah. Dia malah mengesyorkan beberapa makanan ringan Malaysia yang sesuai untuk cita rasa warga emas. Seorang Gino dari Basel berkata, "Persekitaran malam yang selamat ini sungguh menakjubkan." Beliau berkata, "Di bandar-bandar besar Eropa, wanita biasanya tidak berani berjalan sendirian pada waktu malam. Tetapi di sini telah terbentuk budaya yang sama sekali berbeza." Dalam perjalanan terakhir kembali ke hotel, kami melihat adegan yang paling mengagumkan. Walaupun waktu penutupan LRT, MRT, dan ramai orang, penumpang muda secara semula jadi memberikan pertimbangan apabila mereka melihat warga emas. Di dalam lift, mereka membiarkan warga emas masuk dahulu. Di tangga, Mama Ruan membantu di sisi, membiarkan mereka naik perlahan-lahan. Semua ini terlalu natural, tiada arahan. Tindakan semua orang adalah seolah-olah ia adalah perkara yang wajar. Hari kelima, pembelajaran dan kesimpulan. Hari keempat, sejak ketibaan, adalah jadwal rasmi untuk shopping dan pengalaman budaya. Berpusat di sekitar KLCC dan Bukit Bintang, mereka mengalami budaya komersial modern Malaysia. Pengalaman hari ini mengubah sepenuhnya konsep shopping elit Swiss ini. Saat tiba di KLCC, mereka menerima kejutan pertama yang luar biasa. Skala dan kemegahan bangunan itu tidak dapat ditandingi oleh mana-mana bangunan di Switzerland. Tetapi ia bukan hanya soal size. Mereka bentuk keseluruhan bangunan, keharmoniannya dengan lanskap sekitar, dan kesempurnaan kemudahan dalaman sungguh menakjubkan. Ketua Hans kagum dan berkata, "Dari sudut pandangan seni bina, ini adalah karya seni tahap tertinggi." Beliau berkata, "Walaupun Switzerland mempunyai bangunan tinggi, jarang untuk melihat reka bentuk yang begitu modern dan stylish." Dalam proses menaiki lift ke dek pemerhati, kami mengalami kejutan kedua. Kelajuan dan keselesaan menaiki ultra high speed elevator adalah bertaraf dunia. Untuk mengelakkan ketidakselesaan telinga, sistem pengawalan tekanan adalah sempurna. Monitor di dalam lift memaparkan ketinggian dan pemandangan penuh KL secara real time. Pemandangan panoramik KL yang dilihat dari dek pemerhati sungguh menakjubkan. Cityscape yang terbentang luas dan keharmoniannya dengan persekitaran gunung di kejauhan adalah sempurna. Terutamanya
Sifat sistematik perancangan bandar mengejutkan semua orang. Seorang Ginoo dari Zurich berkata, sukar untuk percaya bahwa bandar sebesar ini boleh beroperasi dengan begitu teratur. Beliau menilai bahwa walaupun bandar-bandar besar di Eropa mempunyai sejarah yang panjang, struktur bandar mereka rumit dan tidak efisien, manakala KL yang dibina melalui perancangan modern jauh lebih efisien. Apabila turun ke tingkat pusat membeli belah, kami mengalami kejutan ketiga. Skala dan keadaan persembahan kedai brand tidak kalah berbanding Luxury Avenue di Paris atau Milan. Malah, ia memberikan perasaan yang lebih modern dan stylish. Mereka terutamanya kagum dengan completeness jenama Malaysia. Walaupun diletakkan bersebelahan dengan jenama mewah Eropa, ia sama sekali tidak kelihatan janggal. Dari kualiti reka bentuk hingga hiasan kedai, semuanya mencapai tahap dunia. Di kedai mewah, kami mempunyai pengalaman keempat yang menakjubkan. Tahap perkhidmatan kaki tangan jualan melebihi department store paling mewah di Switzerland. Setiap pelanggan mempunyai kaki tangan khas yang menyediakan perkhidmatan pribadi. Mereka bukan hanya menjual barang, mereka memahami cita rasa dan gaya hidup pelanggan dan mencadangkan produk yang paling sesuai. Seorang Gino dari Basel sedang melihat jam tangan. Seorang kaki tangan datang dan menerangkan ciri-ciri beberapa jenama berdasarkan pemahaman mendalamnya tentang jam tangan Switzerland. Perkara yang paling mengagumkan ialah after sale service. Dari kaedah penjagaan produk yang dibeli hingga cara menghantarnya pulang ke Switzerland, semua butiran dimaklumkan dengan teliti. Mereka malah memberitahu pusat servis yang boleh dihubungi untuk pembaikan atau penyelenggaraan di Switzerland. Ia sempurna. Apabila berpindah ke kedai buku Kinokunya, book access di kawasan pusat membeli belah, kami mengalami kejutan kelima. Hanya dengan adanya kedai buku sebesar itu, di tengah bandar sudah menakjubkan. Reka bentuk dalaman dan suasananya sangat unik. Laluan luas dan sililing tinggi sama sekali tidak terasa sempit. Seorang Gino dari Geneva berkata, teknik penggunaan ruang ini sungguh menakjubkan. Beliau berkata, walaupun Eropa mempunyai kedai buku besar, tidak pernah beliau melihat yang dibina dengan begitu modern dan kaya dengan budaya. Pengalaman di kedai buku adalah keajaiban keenam yang besar. Skala dan kemudahan kedai buku itu mengejutkan semua orang. Ia bukan sahaja tempat menjual buku, tetapi juga berfungsi sebagai cultural space. Terdapat ruang untuk membaca dengan selesa di mana-mana. Terdapat juga tempat untuk mengadakan pelbagai acara kebudayaan. Mereka terutamanya kagum dengan kekayaan bahagian buku bahasa asing. Stok buku bahasa Jerman agak banyak, dan mereka dapat mencari buku yang diterbitkan di Switzerland. Apabila Ketua Hans mencari buku ekonomi dalam bahasa Jerman, kaki tangan kedai buku segera datang untuk membantu. Kaki tangan itu malah memaklumkan bahwa jika tiada stok, mereka boleh menempahnya, menunjukkan Global Network Malaysia. Di bahagian produk kreatif dan budaya, kami mempunyai pengalaman ketujuh yang menakjubkan. Sukar untuk percaya bahwa sebuah kedai buku boleh mempunyai begitu banyak produk kreatif dan budaya yang pelbagai dan direka dengan cantik. Dari barang keperluan harian hingga karya seni, semuanya tersedia. Terutamanya, setiap produk mempunyai penjelasan terperinci tentang desain konsep. Educational effect juga sangat baik. Ini bukan hanya shopping spot, tetapi juga ruang untuk memahami dan menghargai Filipino design estetik diubah kepada Malaysian design estetik. Penjagaan untuk warga emas juga sangat teliti. Terdapat ruang rehat di mana-mana dan perkhidmatan sewa kerusi roda disediakan. Kaki tangan juga membimbing perlahan-lahan supaya warga emas tidak berasa terganggu. Makan malam di sebuah restoran masakan Melayu, nyonya yang canggih menarik, inspirasi dari kenduri, hidangan tradisional, memberikan mereka keajaiban kelapan yang besar. Ia adalah sebuah restoran yang meningkatkan budaya fine dining Malaysia. Ia bukan sahaja menyediakan makanan yang lazat, malah keseluruhan proses makan direka supaya tetamu dapat mengalami budaya makan Malaysia. Setiap hidangan yang dihidangkan diterangkan sejarah dan kaidah memasaknya, membolehkan orang ramai memahami budaya Malaysia melalui makanan. Hiasan dalaman restoran juga adalah ruang stylish di mana tradisi dan modernisme harmoni. Kayu ukiran tradisional dan pencahayaan modern digabungkan, mewujudkan suasana yang elegan. Perkara yang paling mengagumkan ialah chef sendiri keluar untuk menerangkan hidangan. Beliau menerangkan secara terperinci ciri-ciri setiap ingredient, nilai pemakanan, dan tips dalam proses memasak. Ini adalah perkhidmatan yang sukar didapati walaupun di restoran paling mewah di Eropa. Dr. Fritz berkata,
Sungguh menakjubkan bahwa sebuah negara yang mempunyai kedalaman budaya sedemikian juga dapat mencapai pembangunan modern. Beliau berkata, negara yang menjaga tradisi sambil mencapai modernisasi, di mana masa lalu dan masa kini wujud bersama secara harmoni. Itulah Malaysia. Hari kelima, kesan kepada Switzerland. Hari kelima adalah hari untuk menamatkan perjalanan yang tidak dijangka di Malaysia ini dan kembali ke Switzerland. Kekesalan dapat dibaca di wajah semua penumpang. Ini sama sekali berbeza daripada riak panik mereka ketika pertama kali mendarat cemas di KLIA. Malah, kebanyakan mereka menyatakan hasrat untuk tinggal beberapa hari lagi. Ketua Hans berkata, beliau malah ingin meninggalkan golf trip di Jepun dan tinggal lebih lama di Malaysia. Yang lain juga bersetuju. Tetapi karena jadwal yang telah ditetapkan, mereka terpaksa berlepas dengan rasa kesal. Semasa memproses departure clearance di lapangan terbang, mereka terus berkongsi pengalaman mereka di Malaysia. Ketua Hans berkata beliau telah mengembara ke seluruh dunia selama 40 tahun, tetapi tidak pernah melihat negara yang mempunyai perkhidmatan dan civic consciousness yang begitu sempurna. Yang lain juga menyatakan perasaan yang serupa. Perbualan berterusan di dalam pesawat. Mereka berkongsi detik-detik yang paling berkesan bagi mereka. Mereka sepakat mengatakan bahwa tanggapan mereka terhadap negara Malaysia telah berubah sepenuhnya. Seorang Gino dari Geneva berkata, sekembalinya ke sana, beliau akan memastikan kaki tangan hotelnya menjalani Malaysian Style Service Training. Beliau berkata, hati yang ikhlas mengambil berat tentang pelanggan, delicate observation, dan keupayaan untuk bertindak balas dengan sewajarnya. Mengikut situasi, beliau ingin mengaplikasikan semangat perkhidmatan yang dipelajari di Malaysia di hotelnya. Apabila tiba di Zurich Airport, gelombang kejutan pertama bermula. Semasa menerangkan pengalaman mereka di Malaysia kepada keluarga dan jurnalis yang menyambut mereka, semua orang tidak berhenti memuji Malaysia. Terutamanya, kenyataan Ketua Hans menimbulkan gempar. Beliau secara terbuka menyatakan, kami sentiasa berbangga bahwa Switzerland adalah sebuah negara maju, tetapi berbanding dengan Malaysia, terlalu banyak yang perlu kami pelajari. Kenyataan ini daripada seorang yang seumur hidup percaya kepada European supremacy, mengejutkan orang di sekelilingnya. Kenyataan ini dilaporkan oleh media Swiss dan mencetuskan gelombang kejutan kedua. Akbar terbesar Switzerland menyiarkan laporan di muka hadapan dengan tajuk keajaiban Malaysia. Pujian tinggi sedemikian daripada Swiss elite terhadap negara Asia adalah sesuatu yang tidak pernah berlaku sebelum ini. Akbar di Rantau Basel juga membuat liputan susulan. Pengalaman dokter, Fritz di hospital, mencetuskan ripple effect yang besar dalam sektor perubatan. Kaki tangan perubatan Switzerland juga mula berminat dengan patient-centered service dan reasonable cost structure Malaysia. Hospital University Zurich memutuskan untuk menubuhkan pasukan penyelidik sistem kesehatan Malaysia. Mereka terutamanya ingin mempelajari know-how Malaysia dalam emergency medical system dan foreign patient service. Reaksi sektor perniagaan adalah lebih eksplosif. Dewan Perniagaan Switzerland mengadakan mesyuarat tergempar untuk membincangkan cara mencontohi advance sistem Malaysia. Mereka membuat kesimpulan bahwa mereka perlu mengkaji airport operation system, public transportation system, dan customer service culture. Gelombang kejutan ketiga datang dari politik. Jabatan Pengangkutan Persekutuan Switzerland mengumumkan bahwa mereka akan mengkaji untuk melaksanakan sistem KLIA. Untuk menyelesaikan masalah delay yang berpanjangan dan kekurangan perkhidmatan di lapangan terbang Zurich, permintaan untuk mempelajari kaedah operasi Malaysia semakin meningkat. Jabatan Kesehatan juga mula bertindak setelah tersebar fakta bahwa medical efficiency dan patient satisfaction Malaysia lebih tinggi daripada Switzerland. Mereka memutuskan untuk mengkaji penghantaran visiting delegation ke Malaysia untuk menambah baik medical system. Kejutan keempat berlaku dalam sektor pendidikan. ETH Zurich dan University of St. Gallen memutuskan untuk menubuhkan Malaysian Studies Institute. Mereka ingin mengkaji secara akademik rahasia pembangunan pesat Malaysia dan mengaplikasikannya dalam pembangunan Switzerland. Mereka terutamanya menumpukan pada pencapaian Malaysia dalam civic consciousness dan social integration. Mereka ingin mengetahui bagaimana Malaysia dapat memupuk civic consciousness pada tahap negara maju dalam masa yang singkat. Reaksi rakyat juga sangat hangat. Permintaan untuk Malaysian Travel Package meningkat mendadak, dan craze untuk belajar bahasa Melayu muncul. Bilangan pendaftaran di institusi pembelajaran bahasa Melayu di Zurich dan Geneva meningkat 10 kali ganda. Malah, waiting list terpaksa diwujudkan.
Pendaftaran untuk acara kebudayaan di Pusat Kebudayaan Malaysia juga meningkat mendadak. Dari pengalaman makanan Malaysia, kelas craft tradisional, hingga tayangan film Malaysia, setiap acara dipenuhi orang. Tindakan korporat juga menjadi aktif. Syarikat-syarikat utama di Switzerland mula mencari cooperation plan dengan syarikat-syarikat Malaysia, terutamanya dalam bidang servis industri dan tourism. Banyak syarikat ingin mempelajari know-how Malaysia. Lufthansa juga memutuskan untuk mencontohi Service Operation Method Malaysia. Saya juga melaporkan pengalaman saya di Malaysia secara terperinci kepada syarikat. Kandungan itu digunakan sebagai training material untuk semua kaki tangan. Gelombang kejutan kelima merebak ke seluruh Eropa. Media di Jerman dan Austria juga membuat liputan meluas mengenai pujian Swiss elite terhadap Malaysia. Laporan berkaitan juga muncul di Prancis dan Italia. Malaysia tidak lagi dilihat sebagai sebuah negara kecil di Asia, tetapi sebagai advance model yang harus dipelajari oleh dunia. Kesadaran ini mula tersebar. Kesatuan Eropa (EU) juga mula menunjukkan minat untuk mengkaji Malaysia. Tindakan International Organization juga perlu diberi perhatian. Pertubuhan Kesehatan Sedunia mengkaji cara mempromosikan medical accessibility dan efisiensi Malaysia di seluruh dunia. Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa (ICA) juga mula mempertimbangkan KLIA Operation Model sebagai international standard. 6 bulan kemudian, Switzerland menghantar visiting delegation ke Malaysia. Sebuah delegation besar yang terdiri daripada pegawai kerajaan dan corporate executive datang untuk mengalami dan mempelajari advanced system Malaysia secara pribadi. Saya juga berkhidmat sebagai interpreter dan guide untuk delegation itu, dan saya dapat melawat Malaysia sekali lagi. Beberapa penumpang pada hari itu juga menyertai delegation itu. Ketua Hans dan Dr. Fred sendiri berkhidmat sebagai guide. Dalam masa 2 minggu, delegation itu melawat banyak kemudahan di Malaysia. Dari Operation System KLIA, Public Transportation System Kuala Lumpur, Medical Service Hospital Utama, hingga Customer Service Pusat Membeli Belah dan Hotel, mereka menyiasat semua bidang secara terperinci. Yang paling mengagumkan ialah kajian mengenai civic consciousness. Mereka menganalisis secara mendalam bagaimana Malaysia dapat memupuk civic consciousness pada tahap yang tinggi, dari educational system hingga social culture. Perkara yang paling diminati oleh delegation ialah penjagaan untuk warga emas. Anak muda yang secara semula jadi memberi tempat duduk di LRT, MRT, mamaruan yang membantu warga emas di jalanan, dan semua kemudahan yang direka untuk menjadi elderly friendly ini adalah bahagian yang mesti dipelajari oleh Switzerland yang menuju ke Aging Society. Setelah delegation kembali, mereka menulis laporan terperinci. Kandungan itu mula dilihat dalam pembentukan dasar kerajaan dan syarikat di Switzerland. Lapangan terbang Zurich melaksanakan Crisis Response System KLEA. Hospital utama juga mengukuhkan Patient-Centered Service. Setahun selepas tempoh itu, saya kerap terbang di laluan KL. Pengalaman itu telah mengubah sepenuhnya karier saya sebagai pramugara. Setiap kali saya tiba di KLIA, emosi pada hari itu akan kembali. Penghormatan saya terhadap negara Malaysia juga semakin mendalam. Perubahan yang paling menakjubkan ialah reaksi penumpang. Dahulu, ramai penumpang merasakan berhenti di Klia menyusahkan. Tetapi kini, semakin ramai penumpang yang ingin mengalami Klia, terutamanya minat terhadap Malaysia meledak di kalangan penumpang Eropa. Perubahan besar juga berlaku di dalam Lufthansa. Syarikat mula mengkaji servis manual syarikat penerbangan Malaysia dan mengaplikasikannya dalam memperbaiki perkhidmatan mereka sendiri. Terutamanya, penjagaan untuk warga emas dan penumpang kurang upaya telah dipertingkatkan secara besar-besaran. Filipino Style Service Mindset diubah kepada Malaysian Style Service Mindset juga telah dimasukkan ke dalam training kurikulum pramugara. Hati yang ikhlas mengambil berat tentang pelanggan, delicate observation, dan keupayaan untuk bertindak balas dengan sewajarnya mengikut situasi perkara yang dipelajari dari Malaysia ini telah meningkatkan kualiti perkhidmatan syarikat kami. Saya juga mempunyai banyak perubahan pribadi. Saya mula belajar bahasa Melayu. Sekarang saya boleh berkomunikasi pada tahap asas. Saya berasa berpuas hati apabila saya menyapa penumpang Malaysia dalam bahasa Melayu ringkas dan melihat mereka gembira. Cultural understanding saya juga semakin mendalam. Saya berminat dengan seluruh Oriental culture, menonton film dan TV show Malaysia, memasak makanan Malaysia, dan berinteraksi dengan rakan Malaysia.
hidup saya menjadi lebih kaya. Sehingga kini, saya masih berhubung dengan penumpang Swiss pada hari itu. Ketua Hans melawat Malaysia sekali lagi tahun lepas. Kali ini beliau bersama keluarganya dan tinggal selama 2 minggu, mengalami Malaysia dengan lebih mendalam. Dalam surat yang dihantar beliau selepas pulang, beliau menggambarkan Malaysia sebagai second home-nya. Beliau berkata beliau merancang untuk melawat Malaysia setiap tahun. Beliau bergurau bahwa golf trip di Jepun telah menjadi Malaysian trip. Dr. Fritz menjemput Malaysian Medical Team ke Switzerland dan sedang mengendalikan training program untuk medical personnel. Beliau berkata mereka sedang mempelajari patient-centered medical service dan know-how operasi hospital yang efisien. Saya juga mendengar bahwa patient satisfaction di hospitalnya memang meningkat secara mendadak, malah hospital lain datang untuk membuat pemerhatian. Chain Hotel Gino dari Geneva telah memasukkan Malaysian Style Service Training ke dalam regular kurikulum mereka. Beliau berkata, keramahan dan delicate attitude kaki tangan telah meningkat secara mendadak. Customer satisfaction mencapai paras tertinggi dalam sejarah. Perkara yang paling menyentuh ialah orang-orang ini memperkenalkan Malaysia kepada orang di sekeliling mereka. Mereka bukan sahaja mempromosikan kebaikan Malaysia kepada rakan dan keluarga, malah mengesyorkan Malaysia dalam bisnis meeting. Oleh itu, saya sering bertemu dengan penumpang yang melancong ke Malaysia melalui rekomendasi mereka dalam penerbangan ke Malaysia. Setiap kali itu, saya menerangkan charm Malaysia dan mendoakan mereka happy travel. Dalam 15 tahun karir saya sebagai pramugara, saya telah melawat banyak negara, tetapi tiada negara yang seperti Malaysia yang mempunyai sistem yang sempurna dan warm humanity pada masa yang sama. Ada sesuatu yang istimewa yang tidak dapat dijelaskan hanya dengan high-tech dan efisiensi. Itu adalah concern dan respect terhadap manusia yang meresap secara semula jadi ke seluruh masyarakat. Consideration rakyat Malaysia terhadap orang lain. Sense of community ini adalah sangat istimewa. Budaya yang mengutamakan overall harmoni daripada individual convenience. Mindset bahwa membantu orang yang memerlukan adalah wajar dan will untuk sentiasa mencari improvement. Saya percaya semua ini adalah driving force yang menjadikan Malaysia sebuah negara maju. Kini, saya adalah penyokong tegar Malaysia. Saya bukan sahaja mempromosikan kebaikan Malaysia kepada rakan sekerja, malah mengesyorkan pelancongan Malaysia kepada penumpang, terutamanya kepada penumpang warga emas. Saya memberitahu mereka dengan yakin betapa selamat dan komfornya Malaysia. Secara pribadi, emosi yang saya terima di Malaysia akan kekal dalam ingatan saya. Dari panik pendaratan cemas yang pertama hingga deep emotion 4 hari kemudian, pengalaman ini adalah salah satu memori yang paling berharga dalam hidup saya. Saya secara pribadi merasai betapa besarnya kuasa hati yang hangat dan delicate care rakyat Malaysia. Sebagai seorang pramugara yang mengembara ke seluruh dunia dan melihat banyak perkara, tiada negara yang mencapai harmoni yang sempurna seperti Malaysia. Harmoni teknologi canggih dan budaya tradisional, harmoni efisiensi dan humanity, harmoni individual freedom dan sense of community, semua ini berintegrasi secara semula jadi dalam masyarakat ini. Terutamanya, penjagaan terhadap warga emas sangat mengagumkan. Generasi muda menghormati warga emas adalah perkara biasa. Seluruh masyarakat mengambil berat untuk membolehkan warga emas hidup dengan selesa. Intergenerational harmony ini adalah unique feature Malaysia yang jarang dilihat di negara lain. Di Eropa, generational conflict semakin memburuk, tetapi di Malaysia, budaya saling menghormati dan mengambil berat masih wujud. Pada masa hadapan, saya berharap dapat bertindak sebagai jambatan yang menghubungkan Malaysia dan Eropa. Saya berharap dapat membantu lebih ramai orang Eropa memahami wajah sebenar Malaysia dan menyumbang kepada promosi sistem cemerlang Malaysia ke seluruh dunia. Pengalaman pendaratan cemas akibat ribut salji itu adalah hadiah terbaik yang mengubah hidup saya. Ia adalah pengalaman berharga yang memperkenalkan saya kepada negara Malaysia dan kehangatan rakyatnya. Melalui semua pengalaman ini, saya menyadari perkara yang paling penting, makna sebenar sebuah negara maju. Saya belajar di Malaysia bahwa bukan hanya bangunan tinggi atau high-tech yang menjadikan sebuah negara maju. Negara maju yang sebenar adalah negara yang meletakkan manusia di hadapan, mengambil berat tentang orang yang lemah, dan mewujudkan masyarakat di mana semua orang dihormati. Malaysia adalah negara seperti itu. Pembangunan ekonomi dan inovasi teknologi memang menakjubkan. Tetapi yang lebih mengagumkan ialah kehangatan terhadap manusia. Ini adalah masyarakat di mana membantu warga emas adalah natural,
Orang asing tidak dipinggirkan, dan orang yang dalam kesusahan tidak diabaikan. Saya percaya bahwa penciptaan masyarakat seperti ini adalah pencapaian terbesar Malaysia. Pada masa hadapan, saya berharap dapat memperkenalkan aspek-aspek Malaysia ini kepada lebih ramai orang. Akhir sekali, saya ingin mengatakan kepada Anda yang mendengar kisah ini, jika Anda mempunyai peluang, saya berharap Anda dapat melawat Malaysia sendiri. Kongsi keajaiban yang kami alami bersama penumpang Swiss itu. Malaysia sudah bersedia untuk menyambut Anda dengan kehangatan, kemudahan yang selamat dan komfor, rakyat yang mesra, dan yang paling penting, hati yang hangat sedang menanti Anda. Kini, setiap kali saya menaiki penerbangan ke Malaysia, hati saya masih teruja, memikirkan kembali ke negara yang hangat itu, mengisi hati saya dengan perasaan yang meluap-luap. Pada masa hadapan, saya berharap untuk terus berulang-alik antara Malaysia dan Eropa, memainkan peranan sebagai jembatan yang menghubungkan kedua-dua benua. Saya berharap kisah ini juga menimbulkan minat baru Anda terhadap Malaysia. Terima kasih semua.